Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya, Muhammad Syanaim, akan mengupas sedikit tentang sebuah novel yang telah saya kaji. Novel tersebut berkaitan tentang satu penyiasatan dan seorang detektif. Bila saya rasa bila saya sebut tentang detektif dan juga penyiasatan, saya yakin pasti ramai dapat menekan novel apa yang telah saya kaji. Ya, novel yang telah saya adalah novel Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles. Novel ini telah ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle pada tahun 1886. Lepas itu, novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Nur Azila binti Zainal Abidin. Sir Arthur Conan Doyle ini telah menulis sebanyak 56 buah cerita pendek dan 4 buah novel. Novel Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles ini adalah novel yang ketiga daripada 4 buah novel yang telah dihasilkannya. Pada awalnya, novel ini diterbitkan secara bersiri dalam majalah dan ia bermula pada Ogos 1901 dan berakhir pada April 1902. Baiklah, sebelum saya melanjutkan kupasan saya dengan lebih mendalam, saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang novel ini. Sebenarnya novel ini bermula apabila seorang doktor yang bernama Dr. Mortimer datang untuk menjumpa penyiasat yang terkenal iaitu Sherlock Holmes untuk mendapat bantuannya untuk melindungi seorang waris keluarga bangsawan iaitu keluarga Baskerville, iaitu Sir Henry Baskerville daripada serangan anjing pokar yang telah lama menghantui keluarga mereka. Menurut maklumat yang telah diperolehi daripada orang kampung, maklumat tersebut mengatakan bahawa anjing tersebut bukanlah anjing biasa dan anjing tersebut lebih besar daripada anjing pemburu yang biasanya. Turut dikatakan bahawa anjing tersebut mengeluarkan api dari mulut dan matanya, dan mereka juga berkata bahawa anjing tersebutlah yang telah menyebabkan kematian warisnya sebelumnya iaitu Sir Charles Baskervilles. Sherlock Holmes telah meminta bantuan rakan baiknya iaitu Dr. Watson untuk pergi mengikuti Sir Henry Baskerville untuk pulang ke rumah mereka. Hal ini adalah kerana Sherlock Holmes terlalu sibuk untuk pergi dan dia mempunyai rancangan yang tersendiri dengan menghantar rakan baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semasa Dr. Watson mengikuti Sir Henry dan Dr. Mortimer ke kampung mereka, Sherlock Holmes meminta Dr. Watson untuk sentiasa memberikan maklumat yang terkini kepadanya kerana dengan maklumat tersebut dia dapat untuk mencari idea-idea dan clue untuk menyelesaikan misteri tersebut. Tidak beberapa lama selepas itu, Sherlock Holmes telah menunjukkan dirinya. Dia telah menyerut di sebuah pondok dan telah diketahui oleh Dr. Watson dan mereka telah bertemu, dan Sherlock Holmes telah memberitahu kepada Dr. Watson bahawa penyiasatan mereka untuk kes tersebut hampir selesai dan mereka telah berjaya untuk menangkap penjenayah tersebut. Baiklah, semua dah dengarkan tentang sinopsis yang telah saya berikan tadi. Baiklah, sekarang saya akan teruskan tentang kupasan yang seterusnya, itu tentang saya akan mengkritik novel tersebut. Saya telah memilih satu teori untuk digunakan dalam mengkritik novel tersebut, dan teori yang saya gunakan adalah teori keperluan Abraham Maslow. Baiklah, berdasarkan teori yang telah saya gunakan ini, teori ini terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah keperluan fisiologi, iaitu keperluan asas. Yang kedua adalah keperluan keselamatan. Yang ketiga adalah keperluan kasih sayang. Yang keempat adalah keperluan penghargaan. Dan yang terakhir adalah keperluan sempurnakan diri. Baiklah, keperluan yang pertama adalah keperluan fisiologi ataupun keperluan asas. Keperluan asas ni adalah seperti makanan, minuman dan juga pakaian. Baiklah, berdasarkan novel yang telah saya kaji iaitu novel Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles ni, saya dapat memberikan beberapa contoh berkaitan dengan
keperluan fisiologi ini. Contoh yang pertama adalah di mana Barrymore merupakan seorang ketua pelayan di rumah tersebut. Beliau memberikan makanan kepada adik iparnya iaitu Sheldon yang merupakan seorang banduan yang melarikan diri dari penjara dan sedang dicari oleh polis di kawasan tersebut. Barrymore telah memberikan makanan kepada adik iparnya secara senyap-senyap tanpa diketahui oleh Dr. Watson dan juga Sir Henry. Tetapi setelah beberapa malam, rahsia tersebut telah terbongkar dan mereka telah cuba untuk menangkap Sheldon, tetapi malangnya terlepas. Baiklah, untuk contoh yang kedua pula adalah di mana Sherlock Holmes telah mengupah seorang budak untuk memberikan makanan kepadanya semasa dia sedang menyerut di dalam pondok usang. Dia telah mengupah seorang budak untuk memberikan makanan, minuman dan juga pakaian kepadanya supaya dia dapat meneruskan hidupnya selama beberapa hari tanpa diketahui oleh orang lain. Baiklah, keperluan yang kedua adalah keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ini adalah dari segi keselamatan diri, kewangan dan lain-lain lagi. Berdasarkan novel yang telah saya kaji, terdapat beberapa contoh berkaitan keperluan keselamatan ini, di mana Dr. Mortimer telah datang berjumpa dengan Sherlock Holmes untuk meminta bantuan untuk melindungi waris terakhir keluarga bangsawan, iaitu keluarga Baskervilles, iaitu Sir Henry Baskerville, daripada ancaman anjing puaka yang telah menyebabkan kematian waris yang sebelumnya, iaitu Sir Charles Baskervilles. Dengan ini kita dapat melihatlah bahawa Dr. Mortimer ini menggunakan keperluan keselamatan ke atas Sir Henry Baskervilles. Untuk contoh kedua bagi keperluan keselamatan ini adalah di mana Dr. Watson dan Sir Henry Baskerville mempersiapkan diri mereka dengan menggunakan pistol dan juga belati untuk mengejar adik ipar Barrymore, itu Sheldon, apabila mereka mengetahui bahawa Barrymore telah menyorok Sheldon daripada ditangkap oleh pihak polis. Kita dapat melihat dengan jelas bahawa dengan menggunakan pistol dan juga belati itu dapat menjamin keselamatan kita dengan lebih selamat lagi apabila kita berada dalam bahaya. Baiklah, selanjutnya adalah keperluan yang ketiga, iaitu keperluan kasih sayang. Berdasarkan novel yang telah dikaji, iaitu novel Sherlock Holmes The Hound of the Baskervilles, terdapat beberapa contoh yang dapat diambil daripada novel tersebut. Contoh yang pertama adalah di mana Barrymore sangat sayangkan isterinya. Barrymore tidak mahu Dr. Watson dan Sir Henry menangkap adik iparnya kerana dia tahu isterinya sangat menyayangi adik iparnya, kerana walaupun adik iparnya itu jahat, tetapi Barrymore yakin isterinya tetap menganggap adik iparnya itu sebagai seorang yang sangat baik kerana mereka telah hidup bersama sudah lama. Berdasarkan contoh yang telah diberikan, kita dapat melihat bahawa mereka sangat sayangkan pasangan mereka. Seterusnya adalah keperluan yang keempat, iaitu keperluan penghargaan. Keperluan penghargaan ini adalah seperti pujian dan juga sanjungan. Berdasarkan novel yang telah saya kaji, iaitu novel Sherlock Holmes The Hound of the Baskervilles ini, terdapat beberapa contoh yang dapat saya keluarkan. Yang pertama adalah di mana Dr. Mortimer telah memberikan pujian kepada Sherlock Holmes bahawa Sherlock Holmes ini merupakan seorang detektif yang sangat terkenal kerana telah berjaya menyelesaikan beberapa kes yang besar dan menyebabkan namanya melonjak naik. Seterusnya adalah di mana pujian yang telah diberikan Dr. Watson kepada Puan Laura Lyons, di mana pada waktu pertama kali Dr. Watson bertemu dengan Puan Laura Lyons ini, Dr. Watson telah mengatakan bahawa gadis tersebut kelihatan sangat cantik, matanya, rambutnya dan juga kulitnya. Ia telah membuatkan Dr. Watson agak
pengetahuan apabila melihatnya buat kali pertama. Berdasarkan kedua-dua contoh yang telah diberikan, kita dapat melihat dengan jelas bahawa kedua-dua contoh itu mempunyai keperluan penghargaan apabila kedua-dua contoh itu telah memberikan pujian kepada pihak yang satu lagi. Baiklah, keperluan yang terakhir adalah keperluan kesempurnaan kendiri. Keperluan kesempurnaan kendiri ini dapat dilihat pada watak Sherlock Holmes sendiri, iaitu di mana Sherlock Holmes pada awalnya memang bercita-cita untuk menyelesaikan kes tersebut kerana kes tersebut dikatakan telah menghantui keluarga Baskerville ini selama beberapa tahun yang agak lama, dan disebabkan itu dia sangat berharap kes tersebut dapat diselesaikan olehnya. Dan pada akhirnya Sherlock Holmes telah berjaya menyelesaikan kes tersebut, di mana dia telah mendapati bahawa Tuan Stapleton merupakan dalang sebalik kes tersebut, di mana Tuan Stapleton itu merupakan ahli keluarga Baskerville, dan Sherlock Holmes telah berjaya menyelesaikan kes tersebut. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan bahawa setiap manusia perlu memenuhi keperluan hierarki keperluan Maslow ini, kerana hierarki keperluan Maslow ini merupakan keperluan yang perlu manusia penuhi. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya kupaskan pada hari ini. Sekian, terima kasih.